Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Azalan, bernombor metrik A177524 dari Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam Malaysia. Juga bersama penyelesaian saya, Izzat Azrai Jamsari, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Arabik, Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pengajian Islam. Saya akan membentangkan di dalam Kolokium Siswazah dan Prasiswazah Pengajian Arab dan Tamadun Islam Kospati 4.0 tahun 2022. Tajuk dalam pembentangan saya ialah Pemikiran Politik Soekarno Mehmet Pasha 1506-1579 sebagai Grand Vizier Osmaniyah. Biografi Soekarno Mehmet Pasha. Nama penuh beliau ialah Soekarno Mehmet Pasha. Lahir pada tahun 1506, menjadi Grand Vizier Osmaniyah selama 14 tahun di bawah 3 orang sultan, iaitu Sultan Sulaiman, Sultan Salim II dan Sultan Murad III. Beliau berkahwin dengan Ismihan, iaitu puteri kepada Salim II dan Nurbanu. Beliau meninggal pada 11 Oktober 1579. Objektif kajian. Objektif yang pertama, saya akan mengkaji latar belakang serta ketokohan Soekarno Mehmet Pasha. Dan yang kedua, menganalisis pemikiran politik Soekarno Mehmet Pasha sebagai Grand Vizier Osmaniyah. Dapatan kajian, bagi latar belakang Soekarno. Kelahiran beliau, Soekarno Mehmet Pasha, dilahirkan pada tahun 1505 Masihi dari keluarga Ortodoks Kristian di kampung bernama Sokolovici, berdekatan Bandar Ludo, yang mana hari ini terletak di timur Bosnia. Seterusnya, Defsil. Beliau direkrut oleh seorang askar berjalan kaki, iaitu Yahya Basil, yang bernama Yasil Mehmet B, sekitar tahun 1521 untuk dijadikan sebagai Defsil. Seterusnya, apabila beliau telah direkrut, beliau terpaksa bekerja dalam istana, iaitu tugas-tugas dalam istana bermula dengan jawatan penjara ke kuda, kemudian menjawat sebagai pembantu peribadi kepada Sultan, seterusnya menjadi pembawa pedang, dan seterusnya menjadi tukang rasa. Seterusnya, beliau dilantik menjadi Ketua Armada Laut. Beliau mengambil alih jawatan ini setelah kematian Khairuddin Barbarossa pada tahun 1546. Tidak seperti Barbarossa, beliau tidak turun ke laut. Sebaliknya, kekal di Istanbul ketika beliau memegang jawatan tersebut. Seterusnya, beliau menjadi Gubernur Rumelia. Pada tahun 1549, Soekarno menggantikan Semis Ali Pasha yang dinaikkan pangkat sebagai Grand Vizier, yang dinaikkan pangkat ke dalam pejabat Vizier. Soekarno Mehmet Pasha menggunakan kuasa Gubernur Rumelia sebagai menarik minat tentera Serbia untuk memihak kepada Osmaniyah, disebabkan Osmaniyah pada ketika itu sedang bergolak dengan Empire Habsburg. Seterusnya, di dalam organisasi institusi Vizier, pada tahun 1544, Sultan Sulaiman melantik Soekarno Pasha menjadi wazir ketiga. Kemudian, setelah Soekarno Mehmet Pasha membantu Sultan Sulaiman menyelesaikan perebutan takhta antara puteranya, iaitu Salim II dan Bayezid, beliau naikkan takhta sebagai wazir kedua. Dan kemudian, setelah tamat tempoh pegangan Semis Ali Pasha selama 4 tahun sebagai Grand Vizier, Soekarno naikkan kejawatan tersebut secara neutral, iaitu mengikut amalan istana. Seterusnya, pemikiran politik Soekarno ketika beliau menjadi Grand Vizier. Yang pertama, beliau mengamalkan dasar diplomasi. Pentadbiran Soekarno dilihat berlawanan dengan dasar Sultan Sulaiman, iaitu polisi pertahanan diri, martial policy, terhadap Empire Habsburg dan kerajaan Safawiyah, dengan bertukar kepada dasar diplomasi.
Beliau terkenal dengan lebih suka untuk memilih jalan penyelesaian dalam kerajaan dengan penyelesaian yang tidak melibatkan ketenteraan. Sultan Muhammad Pasha membina sebuah jalinan yang rumit untuk membolehkan beliau mengejar strategi dalam perluasan kuasa Osmaniyah. Seterusnya, beliau mengamalkan pan-Islamisasi, iaitu beliau meningkatkan hubungan dengan komuniti Muslim yang tinggal di luar Osmaniyah, terutama sekali yang tinggal di sekitar Lautan Hindi dan menghantar ekspedisi ke wilayah itu. Hasil daripada propaganda Islamisasi Osmaniyah ini yang disebarkan oleh Sokolo ini dapat dikesan dengan nama Sultan Osmaniyah disebut di dalam khutbah solat Jumaat di wilayah-wilayah seperti Morocco, Maldives dan Sumatera. Selain itu, beliau membuatkan orang Islam dari wilayah Spanyol sehingga ke Asia Tenggara mengakui akan kekuasaan Kesultanan Osmaniyah. Seterusnya, lantikan keluarga. Setelah Sokolo mula dilantik sebagai Grand Vizier, beliau mula melantik saudara-maranya daripada keluarga Bosnia menjawab jawatan penting dalam kerajaan. Contohnya seperti Sokolo Mustafa Pasha yang menjadi Gubernur Muda selama 12 tahun. Strategi politik yang diterapkan oleh Sokolo ini telah menyebabkan beliau menjadi tokoh yang paling berkuasa ketika itu dan dikatakan berkuasanya melebihi Sultan. Seterusnya, kesimpulan, Sokolo Muhammad Pasha merupakan seorang Grand Vizier yang terkenal serta yang paling lama berkhidmat di dalam Daulah Osmaniyah. Beliau telah berkhidmat di bawah penguasaan 3 orang Sultan Osmaniyah, iaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Salim II dan Sultan Murad III. Beliau dianggap sebagai individu yang paling berkuasa di sekitar abad ke-16 Masihi dalam kerajaan Osmaniyah. Sokolo berjaya mengubah dasar Osmaniyah daripada martial policy kepada diplomasi. Pentadbiran beliau menunjukkan minat kerajaan membina jalinan terhadap komuniti Muslim yang berada di luar Daulah Osmaniyah sehingga kan orang Islam di Asia Tenggara sanggup untuk memberikan taat serta kepada Osmaniyah. Selain urusan politik, Sokolo juga telah menaungi pelbagai jenis seni bina sekitar wilayah ini sebagai juga zaman keemasan arkitek Istana Osmaniyah itu, iaitu Mimar Sinan. Beliau menghadapi kejahatan ketika era pemerintahan Murad. Beliau menghadapi tekanan daripada puak anti Sokolo. Akhirnya bawa kepada kematian beliau pada 11 Oktober 1979 masih. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.